Kes COVID-19 di Malaysia melepasi angka 1,000 apabila Kementerian Kesihatan mengumumkan 130 kes positif baru hari ini. Salam sejahtera, saya Wences Walter, bernombor matriks S164239. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan atau membahas tugasan individu yang bertajuk kesan-kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Okay, first of all, I'm going to talk about pengenalan kepada COVID-19 ini. Okay, COVID-19 ini tidak diundang sama sekali. Kita tidak tahu, dia datang secara tiba-tiba di mana dia menggempur satu dunia. Dia mengejutkan satu dunia di mana virus COVID-19 ini merupakan satu virus yang sangat berbahaya. Pandemik COVID ni boleh merenggut nyawa pada usia kecil atau pada usia tua. Pandemik COVID-19 ini berasal daripada negara China iaitu Wuhan, di mana virus ini berasal daripada kelawar. Virus ini sebenarnya akan mempunyai simptom-simptom seperti berikut: batuk, bersin, demam, di mana kita akan merasakan tongsil juga sakit. Okay, itu merupakan simptom-simptom yang paling utama apabila kita terkena jangkitan COVID-19. Selepas itu, pandemik COVID-19 ini merebak secara cepat di seluruh dunia, di mana penerbangan domestik ataupun international tidak sama sekali dijalankan atau dibenarkan oleh setiap negara-negara atau sempadan negara-negara bagi mengelakkan penyebaran COVID-19 ini. Di mana negara kita Malaysia mengambil langkah yang sangat bijak, di mana kita secara tidak langsung atau cepat mengambil tindakan. Kita melaksanakan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana PKP ini beransur pulih menjadi PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan sekarang kita telah moving to Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Okay, sekarang saya akan membahas isi nombor 2, iaitu impak COVID-19 ke atas Malaysia dari sudut pendidikan, perniagaan dan perkhidmatan. Okay, saya akan mula dengan pendidikan. Okay, pendidikan. Mana kita tahu, saya juga seorang pelajar terkesan daripada pandemik COVID-19 ini, di mana semua sekolah dari tahap prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM, matrikulasi dan setaraf dengannya, dan kami di universiti turut ditangguh pelajaran, di mana kami tidak akan pergi ke kelas. Kami akan belajar secara talian online, dan kepada sesiapa yang memerlukan bimbingan, pelajar tersebut akan terus direct kepada pensyarah-pensyarah yang terlibat. Langkah tersebut juga telah menyebabkan pelajar-pelajar tidak pergi ke kelas, di mana mereka akan mengikut apa yang dikeluarkan oleh universiti mereka ataupun oleh sekolah-sekolah mereka melalui perniagaan. Seperti kita tahu, perniagaan turut terkena tempias-tempias daripada pandemik COVID-19 ini, di mana kita tahu bahawa perniagaan tidak dibenarkan dijalankan bagi mengelakkan berlakunya penyebaran COVID-19 ini. Okey, sebelum itu, hanya beberapa perniagaan atau premis yang dibenarkan untuk beroperasi, seperti pasar raya yang membekalkan seperti pasar raya yang membekalkan keperluan ataupun kehendak manusia seperti makan minum harian, keperluan harian seperti ubat gigi, ubat-ubatan, mandian. So, kerajaan telah membenarkan hanya beberapa premis ataupun perniagaan yang spesifiknya menjadi keperluan harian masyarakat yang dibenarkan untuk beroperasi selama Perintah Kawalan Pergerakan berlangsung ataupun dilaksanakan di Malaysia. Okey, sekarang saya akan menerangkan kepada perkhidmatan, di mana perkhidmatan pada masa COVID-19 ini turut tergendala disebabkan bagi mengelakkan penyebaran ataupun merebaknya COVID-19 ini. Okey, secara efisiennya, kerajaan menetapkan SOP di mana segelintir perkhidmatan boleh dijalankan, seperti perkhidmatan food delivery, seperti perkhidmatan farmasi. Okey, sekarang food delivery ni dikekalkan, diteruskan
bagi mengelakkan masyarakat atau rakyat Malaysia untuk keluar daripada rumah. Seperti kita tahu bahawa jika kita keluar daripada rumah, probability untuk kita mendapat jangkitan pandemik COVID-19 ini sangat tinggi. Risikonya sangat tinggi. We move on to our next point. Okay, point yang ketiga iaitu sejauh mana daripada pandemik COVID-19 ini penggunaan ataupun adaptasi teknologi di dalam pendidikan, perniagaan dan perkhidmatan. Pendidikan. Okay, di mana kita dapat tahu bahawa pendidikan tidak dibenarkan untuk mengadakan pembelajaran secara face to face ataupun bersemuka. Jadinya, inisiatif yang telah diambil oleh universiti maupun sekolah rendah, sekolah menengah dan setaraf dengannya telah mengadakan satu kelas secara talian. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa kelas secara talian ini merupakan satu inisiatif di mana kita telah move on to another stage di mana kita telah menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian kita. Okey, bayangkan pelajar-pelajar yang tidak pernah menggunakan akses talian ini untuk pelajaran secara talian. Mereka telah mendapat satu ilmu yang sangat besar dan sangat memberi impak kepada diri mereka sendiri. Okey, seterusnya perniagaan. Dapat lihat bahawa perniagaan di Malaysia telah menggunakan sistem online, iaitu secara talian, di mana apps yang telah dibina Panda, Grab ataupun Bazar yang kita boleh gunakan untuk order secara online, untuk kita memesan secara dalam talian, di mana kita tidak memerlukan face to face contact secara sebagai contohnya, if kita pergi membeli makanan di luar, kita akan lebih cenderung untuk berjumpa dengan orang-orang yang kemungkinannya positif virus ini, di mana kita juga turut boleh dijangkiti jika kita keluar membeli barang ataupun makanan secara face to face, bersemuka. Okey, melalui daripada talian ini, kita just klik dan kita pilih apa yang kita mahu, klik, then food delivery ataupun penghantaran akan sampai di hadapan rumah kita, di mana kita dapat lihat bahawa merebaknya COVID-19 ini adalah sangat rendah dan risikonya sangat rendah. Oleh itu, dari segi perniagaan, di mana setiap premis atau perniagaan telah melakukan online order, online delivery, di mana kita semua just klik dan kita boleh dapatkan apa yang kita mahu, seperti makanan-makanan. Okey, sekarang saya akan move on to penggunaan teknologi atau adaptasi teknologi dari segi perkhidmatan. Okey, dari segi perkhidmatan, bagi pendapat saya sama seperti kita order ataupun memesan secara dalam talian. Okey, perkhidmatan food delivery ini berkaitan dengan order secara online, di mana Food Panda, jika kita memesan secara dalam talian, kita dapat menghantar makanan tersebut kepada orang yang memesannya. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa adaptasi teknologi, di mana adaptasi teknologi ini dapat memberi peluang pekerjaan yang sangat besar kepada orang-orang yang di luar sana yang memerlukan side income, itu pendapatan. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa COVID-19 ini, di mana musim COVID-19 ini, dari segi positifnya, kita telah mengawalkan norma-norma hidup baru, iaitu kita akan keluar dan kita akan melihat kehidupan normal baru, di mana kita akan memakai face mask, di mana hand sanitizer juga adalah sangat penting. Dan SOP yang perlu kita kekalkan iaitu 1 meter social distancing, di mana 1 meter social distancing ini dapat mengelakkan berlakunya penyebaran COVID-19 ini. Jadi, norma baru ini merupakan salah satu keindahan selepas
kejatuhan ataupun keburukan COVID-19 ini. Dari segi sudut positifnya, kita dapat lihat bahawa kita akan lebih cenderung untuk menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri untuk mencuci tangan, mandi selepas masuk daripada rumah. Di mana COVID-19 ini telah mengajar kita untuk lebih menjaga kebersihan diri, untuk lebih menjaga kebersihan orang lain, menjaga kebersihan masyarakat maupun negara kita. Okey. Pandemik COVID-19 ini juga telah menyebabkan masyarakat lebih peka terhadap keselamatan diri maupun kesihatan diri. Masyarakat sekarang lebih cenderung untuk stay at home. Saya berharap agar kesan COVID-19 ini kita dapat melihatnya secara positif, walaupun keburukannya amatlah kita takuti. Tapi jika kita lihat dari segi positifnya, bahawa COVID-19 ini telah mengajar kita untuk lebih menjaga diri, untuk lebih menjaga keselamatan. Okey. Dan beroperasinya atau dilaksana PKPP ini, saya berharap agar semua rakyat Malaysia maupun diri saya sendiri, agar kita mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bersama-sama kita untuk membendung daripada penyebaran pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih.